Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Iman Zahidah binti Haji Aspar 21LL009 akan membuat resensi buku pada bab Concentrate Your Force di dalam buku The 48 Law of Power. Terlebih dahulu saya ingin mengenalkan sedikit mengenai buku ini. Buku ini adalah buku bukan fiksyen yang ditulis oleh Robert Greene. Ianya diterbitkan pada tahun 1998 oleh Penguin Group. Buku ini merupakan a New York bestseller dan lebih 1.2 million buku telah laris dijual. Ianya sangat popular di kalangan banduan dan selebriti. Walau bagaimanapun, buku ini telah diban oleh beberapa buah penjara di Amerika Syarikat. Buku ini sesuai dibaca oleh golongan dewasa dan mengandungi 452 muka surat. Buku The 48 Law of Power ini berharga RM30.80 dan boleh didapatkan di Best Eastern yang berdekatan. Okey, beralih kita kepada intisari tajuk. Terdapat dua isi penting di dalam undang-undang yang ke-23 ini, iaitu yang pertama, beri sepenuh perhatian terhadap satu matlamat, dan yang kedua ialah gunakan kuasa orang yang lebih berkuasa, lebih berpengaruh untuk menjimatkan tenaga. Adakah anda dalam kekeliruan dan terganggu? Jalan penyelesaiannya ialah dengan mengutamakan matlamat anda dan menumpukan perhatian terhadap kekuatan anda. Terdapat kisah yang dibawakan oleh penulis. Semasa Casanova dipenjarakan, beliau berazam untuk melarikan diri. Beliau tidak berputus asa walaupun pernah beliau menggali sel penjara beliau selama berbulan-bulan lamanya secara diam-diam, tetapi akhirnya beliau dipindahkan kepada sel penjara yang baru. Casanova tidak pernah mengalah. Beliau tetap berusaha dan akhirnya beliau berjaya melarikan diri. Adakah juga perlu untuk tidak menumpukan perhatian dan tidak menggunakan kuasa orang lain? Kadang-kadang terlebih menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara adalah tidak berkesan, kurang berkesan. Contohnya saja apabila kita berlawan dengan musuh yang kuat, ini akan menjadikan kita sebagai sasaran yang mudah untuk dikalahkan. Dan apabila kita bergantung terhadap suatu sumber kuasa ataupun seseorang yang berkuasa, berpengaruh, dan orang tersebut mati ataupun hilang kuasa, dengan sendirinya kita akan kehilangan tempat bergantung berbanding jika kita mempunyai lebih dari satu sekutu. Apa yang menarik perhatian saya ialah penulis tidak bias, yang mana beliau menyatakan pro and cons terhadap undang-undang yang diciptakan oleh beliau sendiri. Selain memberi faedah, selain memberikan kebaikan, beliau juga menyatakan keburukan dalam menggunakan undang-undang tersebut. Adapun kelemahan yang terdapat di dalam buku ini, laras bahasa yang digunakan adalah sangat tinggi dan sukar untuk difahami. Manfaat yang boleh diambil daripada tajuk ini ialah apabila kita mempunyai satu matlamat, kita dapat memberi sepenuh perhatian terhadapnya. Walau bagaimanapun, ianya tertakluk jua terhadap individu. Sesetengah orang dapat menumpukan perhatian terhadap berbagai-bagai perkara dalam satu masa. Sebagai penutup dari resensi ini, izinkan saya memetik pesanan dari penulis. You cannot hit two targets with one arrow. If your thoughts stray, you miss the enemy's heart. Semoga kita semua mendapat manfaat dari tajuk ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.